Okey, so hari ni kita akan belajar luas segitiga dan luas segi empat selari lelayang trapezium. Okey, kita dah belajar perimeter. Perimeter ukur keliling kan. So, cikgu harap awak boleh buatlah perimeter tu. Okey, hari ini kita akan belajar luas. Okay, so, awak tahu luas awak dah belajar dulu kan. So, sekarang kita tengok macam mana nak menganggar luas dulu. Okey. Ni buku teks muka surat 231 kalau tak nampak dekat skrin. Kalau nampak, awak boleh refer, tengok gambar rajak ini. Okey, kita boleh anggar luas dengan menggunakan kotak bergrid 1 unit. Awak tahu kotak bergrid 1 unit? Ada kotak yang di sini kan, macam kotak awak tu kan. Itu bentuk adalah bentuk tak sekata. Okay, bentuk tak sekata tu awak lukis atas grid itu dan awak kira mana-mana yang satu penuh dikira satu. Okey, mana-mana yang setengah atau tak penuh kita kira pula. Okay, so sekarang kita tengok dalam merajak ini yang penuh kita kira. Salah sikit. Okay. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini kita angkar tau. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ada yang tertinggal 44 tu. Tertinggal. Okey. So dia punya yang penuh 44. Okey, yang setengah atau lebih daripada setengah kita kira pula. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Ada lebih-lebih tu 54. Okey. So jawapannya adalah 54 unit kuasa 2. Okey, cara yang kedua nak anggar luas adalah guna garisan bertegak pula. Okey, guna garisan tegak. Di mana kita tengok garisan tegak ni macam ni. Lukis garisan berjarak 1 unit. Awak lukis secara kita lukis yang ini, garisan pink ni. Okay, kita lukis garisan pink ni. Kita tambahkan warna merah. Okay, ada berapa garisan? Okay, boleh ya? Okay, kemudian panjang garisan tu kita ukur. So macam dalam soalan ni, panjang nombor 1 ni 4.4 cm. 44 unit. Okey. Panjang 2 ni, nombor 2 ni adalah 6.6. Panjang yang ketiga ni adalah 7.2. Kita sampai dapat panjang sampai yang ke-9. Okey. Dah dapat panjang tu awak darabkan. Awak dah harap pula. Inilah panjang dia. Okey, panjang dia dapat. Tambahkan semua ni, kita akan dapat luas dia. Okay, boleh susah lagi awak kena buat tau. Okay. Kita tengok seterusnya. Latih diri 10.2a. Okay, pungut beberapa helai daun dari kawasan, tak adalah sekolah. Dari kawasan rumah awak. Rumah siapa yang tak ada daun angkat-angkat? Rumah siapa yang tak ada daun? Semua rumah ada daun tak? Ada. Ya. So, awak ambil daun. Ada. Awak ambil 2 helai daun yang tak sama besar. Okey. Awak tampal dalam buku latihan awak.
Awak tampal tau. Tampal tu, tampal pula. Awak tekak, kemudian awak ikut ukuran daun tu. Awak tekak, awak lukis daun tu. Awak tekak, letak atas buku, awak lukislah. Daun awak bentuk macam ni. Okay, atas garis buku kotak-kotak awak tu. Boleh? Kemudian awak kira anggasan berapa luas daun tu dengan kira kotak. Okey, faham tak? Faham. Okey. Faham. Latihan ni awak screenshot dekat cikgu satu daun. Cari satu daun dah lah, tak payah dua. Satu daun sahaja. Tak kisahlah daun tu besar mana pun. Awak tekak dan awak lukis kira kotak dalam tu pula. Tariklah daun tu keluar, baru boleh kira kotak kan? Faham ni? Faham. Okey, nama tugasan ni tugasan daun Tugasan daun. Tugasan daun. So boleh nanti cikgu nak tengok awak anggarkan. Okay, so next kita kira pula. Kita teruskan. Okay, dalam buku teks awak akan dapati muka surat 232. Okay, dia ada menerbitkan rumus. Okay, so kita tak perlu ulas kat sini. Saya cikgu terus bagi. Rumus segitiga adalah 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Awak dah belajar dah ke ruas segitiga? Pernah belajar ke belum? Seorang respon, pernah belajar ke belum? Ruas segitiga. Okey, luas segitiga, tak kisah segitiga mana pun. Katalah segitiga pertama. Okey, awak tengok segitiga pertama. Dalam segitiga pertama ni adalah segitiga sudut tegak. Okey, bila segitiga sudut tegak, awak tengok dia ada tapak yang bawah ni. Dia ada tinggi yang tepi ni. Sebab tu dia sudut tegak. Okey, jadi dalam segitiga sudut tegak, luas dia adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Sebab apa? Dia separuh daripada segi 4. Segi 4 biasa tu panjang darab lebar. Kalau kita separuh dapat segitiga kan? Bila separuh dapat segitiga, wujudlah rumus luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Faham? Okey, so kita tengok segitiga yang kedua adalah segitiga tak sama kaki. Okey, bila segitiga tak sama kaki, tapi dia sudut tirus. Okey, bawah ni adalah tapak. Dia punya ini adalah tinggi. So, 1/2 darab tapak darab tinggi juga. Faham? Okey, untuk jenis segitiga ketiga, jenis segitiga sudut cakar. Segitiga sudut cakar, tinggi dia dekat luar ni. Yang ni tinggi dia. Boleh juga kat dalam. Tak boleh. Okay, sebab yang ni tinggi yang atas dengan tapak. Tinggi dia dekat luar ni. Jadi 1/2 sama juga darab panjang tapak darab tinggi. Jelas? Katakanlah cikgu ada satu segitiga sama kaki. Macam tu. Okey, apa rumus luas dia? Macam ni pun awak kena bayangkan dia punya tinggi dia dekat tengah-tengah dia yang ni tinggi. So tapak dia adalah yang ni tapak.
tinggi dia ni. So, luas dia adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. So, ya, dah faham angkat tangan? Okey. Seorang je faham. Orang lain mana? Okey. Next. Okey, kita tengok aktiviti penerokaan 3. Okey, dalam buku awak just salin rumus sahaja. Tak payah panjang. Okey, kita tengok luas segi 4 selari. Okey, kita dah tahu luas segi 4 biasa tu. Sifat biasa kan? Sifat biasa adalah panjang darab tinggi. Okey, kalau segi 4 selari, dia mesti tapak darab tinggi. Nampak tak? Tapak dia darab tinggi. Boleh ingat? Segi 4 selari, tapak darab tinggi. Okey, kita pergi ke seterusnya. Lelayang. Lelayang ni, dia adalah bentuk macam ni lelayang. Awak tahu tak bentuk lelayang ni? Okey, bila lelayang ada 2 perpenjuru. Sama macam segi 4. Cuma lelayang ni kita kena ambil kira perpenjuru dia sebab sebab apa? Sebab perpenjuru tu kita nak darab. Okey, mana perpenjuru dia? Okey, perpenjuru dia adalah penjuru pertama. Nampak tak? Line warna hijau sedikit. Penjuru pertama, perpenjuru kedua. So, luas dia adalah 1/2 darab perpenjuru pertama adalah A darab perpenjuru kedua adalah B. Nampak? So, 1/2 A, B. Jelas? Okay, kita pergi lagi seterusnya. Okay, yang ini adalah bentuk trapezium. Trapezium ni asalnya dia adalah gabungan ada segi 3, ada segi 4. Awak boleh cari satu-satu bahagian ataupun secara keseluruhannya trapezium ni dia mesti 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Mana 2 sisi selari tu? Ini dan ini. A dan B. Jadi A tambah B. Darab mesti ada tinggi. Okey. Kata kalau tak pernah jumpa trapezium tu, awak jumpa trapezium macam ni. Okey. So mana yang selari dia? Selari adalah ini. A, B. Mana tinggi dia? Tinggi dia mesti yang ini. Tinggi dia mesti sudut 90 darjah. So, 1/2 darab A tambah B darab C. So, rumus ni awak kena hafal dan salin besar dalam buku. Okay, kita tengok. Latih diri 10.2b. Okay, tulis satu ungkapan mewakili luas setiap bentuk. Okay, kita tengok bentuk A. 1A. 1A ni bentuk segitiga kan? Bila bentuk segitiga, luas dia adalah sama dengan apa dia? 1/2 kali panjang tapak kali tinggi. Kali panjang tapak kali tinggi. Kalau refer dekat A, apa dia? Tapak dia apa? M. M. Tinggi dia apa? N. Okay, so untuk 1A, luas dia sama dengan 1/2 M. Nampak? Okey. B. Yang ni bentuk apa? Segi 4 selari. So, apa luas segi 4 selari? Luas sama K. K. Tinggi dia apa? T. T. So, luas sama dengan K. T. Nampak tak? Luas segi 4 selari. Okey, kita tengok T. T bentuk dia apa? Luas trapezium. Okey, luas trapezium.
sama dengan apa rumus luas trapesium? 1/2 darab berapa? Dalam razia ni. Mana yang selari? P dengan Q. Q. Jadi 1/2 darab P tambah Q. Darab apa? Darab R. Bagus. So dapat jawapan 1/2 P tambah QR. Nampak? Okey, kita pergi ke bentuk yang keempat. Bentuk apa ni? Lelayang. Jadi luas lelayang sama dengan luas lelayang ada 1/2 tak? Oh, ada. Okey. 1/2 darab apa dan apa? 1/2 darab perpenjuru kan? Perpenjuru dia yang mana? S. S dengan T. so 1/2 S. Boleh? Okey. Next. Kita pergi ke soalan seterusnya. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan pelbagai bentuk? Okay, ni kalau tengok dalam buku teks, muka surat 236. Okey, kita tengok. Hitung luas bagi setiap yang berikut contoh 3. Ini senang je. Luas A. Luas A ni adalah luas segi 3. Sama dengan 1/2 darab apa? Tapak dia berapa? 4. Tinggi, tapak dia 4 pula. Tapak dia 5. Tinggi dia berapa? 4. So dapat 5 kali 2, 10 cm per segi. Segi 4 selari tak ada 1/2 Tapak. Tapak kali tinggi. Darab tinggi. So 6.2 darab 3 berapa? 18.6 cm. 18.6 cm per segi. Okey, untuk C. Yang ni baru ada 1/2. Luas trapesium. Sama dengan 1/2 darab apa tambah apa? 2 tambah, nampak tak selari ni? 5.4 darab 3. 3 dia adalah tinggi. Okey, tinggi dia adalah 3. Balik cakap. Okey, so awak tekan kalkulator awak. 2 tambah 5.4, kita dapat berapa? 2 tambah 5.4 dapat 3.4 kan? So darab 3 bagi 2. 11.1 cm per. Cikgu pun tekan kalkulator. So awak kena tekan kalkulator juga Okey. So sambil tu boleh salin. Okey, untuk D. D ni bentuk lelayang. Bila bentuk lelayang, awak tengok maklumat dia bagi. Ni 2. Kat sini 2. Jadi kat sini pun 2. Nampak tak? Okay, so lelayang ni adalah rumus dia. Luas lelayang sama dengan 1/2 darab apa? Perpenjuru kan? Perpenjuru yang pertama adalah ini. 3 tambah 2 adalah 5. Darab dengan perpenjuru kedua adalah yang silang ni pula. 2 tambah 2 adalah 4. So kita dapat 10 unit pula. cm kuasa 2. Okay, faham? Boleh? Boleh angkat tangan. Masa senang je kan? Memang senang pun. Okay, kita tengok. Raja di sebelah menunjukkan sebidang tanah PRTB yang berbentuk segi 4 tepat. Kawasan segi 3 PQW dan kawasan trapesium
UTSX. Yang ini segitiga nombor 1. Nombor 2 trapezium. Masing-masing digunakan untuk tanam pokok pisang dan pokok rambutan. Kawasan selebihnya adalah tanam pokok betik. Hitung luas tanaman pokok betik. Okey, sekarang nak cari luas tanaman pokok betik ni yang dia warnakan yang ni kan. Okey. Jadi awak mesti buat luas segi 4. Ni awak kena bayang tau. Luas pokok betik kawasan sama dengan luas segi 4 tolak apa? Tolak segitiga nombor 1 tolak trapezium nombor 2. Nampak? Okey, so sekarang kita cari dulu luas segi 4. Okey, awak tengok kat sini. Panjang segi 4 tepat ni 5 tambah 5. Ni lebar dia. 5 tambah 5 dapat berapa? 10. Okay, dia punya panjang dia adalah ni. 12 tambah 4. 12 tambah 4 berapa? 16. Okay, so luas segi 4 adalah 16 darab 10. Nampak? Okey, tolak segitiga. Luas segitiga yang nombor 1 ni 1/2 darab tapak 4 darab tinggi 5. Nampak? Okey, tolak luas trapezium. Nombor 2 cikgu letak tu. Okey, trapezium 1/2 darab A tambah B. A tambah B tu mana? 3 tambah 4 dapat 7. Darab tinggi dia 5. Nampak? Okey, so kita kira 160 tolak 10 tolak 17.5. So, guna ambil kalkulator awak tu 160 tolak 10 tolak 17.5. Kita akan dapat 132.5. Dapat meter per segi. Jadi cikgu terang. Dalam buku teks pun ada dia bagi contoh satu pengiraan. Okey? So kita proceed ke soalan seterusnya. Latih diri 10.2 C. Hitung luas setiap bentuk yang berikut. Okay, bentuk 1A. Bentuk segitiga kan? So bentuk segitiga. Luas apa dia? Segitiga sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. So awak tak hafal lagi salin dia punya rumus. So 1/2 tapak dia berapa? 6. Tinggi dia berapa? 5. Okay? Boleh? 2 darab 1, 2 kali 3, 3 kali 5, 15. Dengan tapak darab tinggi. Okey, tapak dia berapa? Tapak dia 7 cm. Darab tinggi dia berapa? Tinggi dia adalah 3.5. So, 7 darab 3.5 dapat berapa? Kita akan dapat 24.5. Betul lah. 24.5 cm per segi. Okey. Seterusnya C. C ni bentuk apa? Trapezium. So luas trapezium sama dengan 1/2 darab hasil tambah A dan B.
A tambah B darab tinggi. Itu sama dengan 1/2 darab A tambah B adalah 6 tambah 2.4. Darab tinggi dia berapa ni? 4. So, guna je kalkulator 6.4 tambah 7, 6 tambah 2.4. Ini kita dapat berapa? 8.4. 1/2 darab 8.4 darab 4. Kita dapat 16.8. So, 16.8 cm per segi. Okey, kita pergi ke soalan D. Okey, untuk 1D. Ni 3, kat sini pun 3, kat sini pun 3. Sebab dia ada tanda sama tu kan. Okey, jadi luas bentuk apa tu? Lelayang sama dengan 1/2 darab perpenjuru 1. Perpenjuru 1 darab perpenjuru 2. So, 1/2 darab perpenjuru 1 adalah 3 tambah 5. Berapa? 8. Darab perpenjuru kedua adalah yang melintang ni. Memanjang tu pula. 3 tambah 3, 6. So, 2 kali 1 kali 4. 4 kali 6, 24 cm per segi. Okey, jelas? Boleh? Lepas ni cikgu nak call seorang masuk ni. Okey. Kita tengok soalan nombor 2. Sebuah tapak pameran PQRS yang berbentuk segi empat sama dibahagi kepada 3 kawasan. Kawasan A, kawasan B, kawasan C. Dengan keadaan A berbentuk trapezium, B berbentuk segi empat tepat. Cari luas kawasan C. So, luas kawasan C sama dengan luas segi empat tolak trapezium A tolak segi empat tepat B. Ini luas segi empat PQRS yang besar. So, luas segi empat yang besar adalah 16 kat sini. Darab tinggi dia. Tinggi dia dari ni awak kena cari. Okey, kita tengok maklumat apa yang kita boleh cari. Okey, tengok sama-sama. Segi empat sama. Bila sama, tepi ni pun adalah 16. Nampak tak? So, sini berapa? 6. Okey. So, 16 darab 16. Tolak trapezium. Trapezium ni adalah 1/2 darab A tambah B. 4 tambah 6. Darab tinggi dia 6. Walaupun dia melintang, itu adalah tinggi. Tinggi dia adalah 6. Tolak segi empat tepat. Segi empat tepat ni, dia punya tinggi adalah 8. Darab. Kita nak tahu berapa yang ni. Ini 6, maksudnya sini 10.
jadi darab 10. So 16 darab 16 kita dapat berapa? RM256 tolak. 2 kali 1 kali 3. 4 tambah 6 adalah 10. 10 kali 3, 30. Tolak 80. So 256 tolak 30 tolak 80. Kita dapat 146 meter per detik. Okey. Boleh ikut kat tangan? Okey. Hati seorang. Hati ni pun boleh ikut. Okey, good. Okey, next. Kita tengok mahir diri 10.2. Sempat kot nak habiskan ni. Okey. Dengan menggunakan perisian komputer yang sesuai atau pensel, lukis sebarang bentuk tak sekata, kemudian anggarkan luas bentuk itu. Okey, yang ini pun tugasan awak. Awak dalam buku kotak awak tu, awak lukis bentuk apa-apa pun. Setelah cikgu dah ada grip. Ni buku kotak awak tu kan. Okey, awak ambil apa-apa pun. Lukislah bentuk itu. Kemudian awak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kurang daripada yang lebih daripada separuh kira 8, 9, 10, 11, 12. Itulah. So, luas sama dengan 12 cm per segi. Ini awak buat masing-masing. So, jawapan tak sama setiap orang. Boleh? Kalau boleh, angkat tangan. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya, nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan sebuah tapak permainan yang terdiri daripada gabungan 3 bentuk. PSBU adalah segi 4 sama. Bila sama label macam ni, so awak tahu sini 20, kat sini 20. Okey? SRQB ialah trapezium. Okey? Yang ni trapezium. 40, okey. Dia punya tinggi ni 45 tolak 20, kita dapat 25 kat sini. Nampak? Label siap. Okey, PQVU adalah segi 4 selari. Okey, kat sini 20. Okey. Hitung jumlah luas tapak permainan itu. Segi 4 selari, tinggi dia, kita ambil tinggi di sini. Okey. So kat sini kita kira bentuk pertama segi 4 sama tambah trapezium tambah segi 4 selari. Nampak? Okey. So kat sini segi 4 sama, luas dia adalah 20 darab 20 tambah trapezium. Okey, trapezium yang ni 1/2 darab selari dia 20 tambah 40 darab tinggi dia 25. Nampak? Tambah selari, garis segi 4 selari. Tapak dia berapa? 20 darab tinggi dia berapa? Sini 20. Kat sini 25. Tinggi yang ni tau. Panjang ni adalah 40. Bawah dia 20. Atas dia mesti 20. So tinggi dia 20. Nampak? Tu tak nampak. Cikgu sebut je. Nampak boleh so kat sini 20 kali 20 dapat berapa? 400 tambah
1/2 darab 60 darab 25 tambah 400. Okay, so kat sini dah dapat. RM750 tambah 400 tambah 400, kita dapat 1550. Okay, boleh? Boleh ikut? Okay, 1550 meter per, itu masing-masing ialah titik tengah. Mana Q ni titik tengah. So sini 7, sini 7 sebab tadi 14. Nampak? U titik tengah bermaksud ini 5, kat sini 5. B ni titik tengah bermaksud ini 2.5. Bagi 2 lah titik tengah. Nampak tak? Cari luas kawasan berlorek. Okay, luas kawasan berlorek. Nak senang macam mana? Kawasan berlorek adalah luas kawasan berlorek adalah luas segi 4 PQVW tambah dengan luas trapezium TURS. Okay. So segi 4 tepat PQVW itu adalah 7 darab 2.5 tambah luas trapezium ni adalah 1/2 darab 5 tambah 10 darab 14 tinggi. So guna kalkulator 7 darab 2.5 kita dapat berapa? 17.5 tambah 5 tambah 10, 15 darab 7 kita dapat 105. So tambahkan dia. Okay, 122.5 cm. cm per segi. Okay, boleh? Okay? Boleh ikut? Okay, dah kita proceed lagi sikit lagi. Yang boleh ikut angkat tangan. Okay, laju je. Okay, nombor 4. Raja di sebelah VSR ialah garis lurus dan PSUV adalah lelayang. Mana lelayang? Ni lelayang. So lelayang awak terus ingat penjuru. Nampak? Okey, hitung luas seluruh rajah. Okey, luas sama dengan segitiga, nampak tak? UTS tambah trapezium SRQP tambah lelayang. Nampak? UVSP. Okey. Lukis. Bila lukis kita nampak. So, luas yang pertama segitiga adalah 1/2 darab. Tapak dia 3. Tinggi dia 3.5. Tambah. Buat je dulu macam ni. Trapezium. Okey, trapezium adalah 1/2 A7 tambah B. Darab tinggi dia 7. Nampak? 7 tolak 3, 4.5 apa? 4. So kat sini adalah 4. Okay, sorry. So tambah, ni 4 betulkan balik. Lelayang. Lelayang dia nak UP ni adalah 3.5 tambah 7 dapat
1/2 darab perpenjuru pertama UV 3.5 tambah 7 10.5 darab perpenjuru kedua yang ini panjang ni. Alright. Saya tengok balik. Ini 7 sampai sini. Okey. Tahu dah, boleh. 4. Jadi kat sini 3. Kat sini pun 3. Nampak tak? So kat sini 3 tambah 3 jadi 6. Awak kena tengok saya macam tu sekali. Okey? Kenapa 3? Dia mesti sama. Nampak tak? Okey. So kat sini awak kira 3 darab 3.5 bahagi 2. Kita dapat berapa? 3 darab 3.5. 5.25 tambah 38.5 tambah 31.5 sama dengan cikgu dapat 75.25 cm per segi. Kau dapat? Kau dapat tak? Boleh faham, kita proceed ke seterusnya. Angkat tangan kalau dah boleh proceed. Next. Sekarang kita tengok perkaitan antara perimeter dan luas. Ada aktiviti penerokaan. Awak tengok sendiri dalam buku teks. Muka surat 239 nanti. Kita tengok kalau perimeter sama, ni berdasarkan segi empat tepat Kalau perimeternya sama, makin besar beza antara panjang dengan lebar luas segi empat tepat, makin kecil luasnya. Luas adalah terbesar apabila segi empat tepat menjadi bentuk segi empat sama. Nampak Kalau luas yang sama, semakin besar beza panjang dengan lebar segi empat tepat, semakin besar perimeternya. Perimeter yang terkecil adalah segi empat menjadi bentuk segi empat sama. Itu kita boleh tengok dalam latih diri 10.3a. Nombor 1. Segi empat tepat PQRS dan P yang berikut mempunyai perimeter yang sama. Perimeter sama. Susun luas bagi segi empat itu ikut tertib menaik. Kalau perimeter sama, makin besar beza antara panjang dan lebar, makin kecil luasnya. Maksudnya dia nak tertib menaik kan? So luas yang paling kecil. Beza panjang lebar makin besar. Maksudnya lebar dia kecil, panjang dia panjang. Bila kita tolakkan panjang dengan lebar tu, nilai dia besar, betul tak? Sebab ini, katalah ini 10, tolak 2. Beza dia 8 tu besar. Jadi luas dia makin kecil. Nampak tak? Luas dia makin kecil. Jadi P dulu. Kemudian S. Panjang. Lebar dia lebih sikit daripada tadi. Jadi susunan dia S. Kemudian mana lagi? Beza dia Q kan? Panjang. Yang ni pendek. So beza dia besar. Jadi Q. Kemudian
R. Setelah R. Last sekali adalah P. Boleh ni? Faham tak ni? Faham tak ni? Boleh. So carilah luas dia 8 kali 2, 10 kali 2, 20 cm per segi. Kalau yang ni panjang dia 10. Dia besar sikit daripada sebelah, katalah 4. 10 tolak 4, 6. So dia punya luas 40 cm per segi. Nampak tak? Yang Q ni, katalah dia adalah, dia pendek sikit dari sebelah, 8. Dia tinggi sikit adalah 6. 8 kali 6, 48. Nampak tak? Kita anggap je. Kita tengok. Nombor 2. Segi 4 PQRS dan T mempunyai luas yang sama. Semua ni ada luas sama. Susun mengikut tertib menurut. Okay, kalau luas sama, kalau luas yang sama, makin besar beza panjang dan lebar, makin besar perimeter. Okay, dia nak tertib menurut. Jadi pertama sekali mesti luas yang paling besar. Mesti perimeter yang paling besar. Jadi perimeter yang paling besar adalah panjang dan lebar dia beza yang besar. Jadi yang ni panjang, lebar dia kecil, beza dia besar lah kan. Jadi dia adalah yang pertama, perimeter dia paling besar. Nampak? Yang kedua, rasa-rasanya apa? Siapa boleh bagi jawapan? Bentuk apa yang kedua? Bentuk apa perimeter yang kedua besar? Antara QRST, bentuk apa perimeter yang kedua besar? Siapa boleh bagi jawapan? Ingat terus. QRST. Tengok mana dia punya panjang dia lagi panjang daripada lebar dia. R. Okey, R. Lagi? Kemudian? T. Bagus. Kemudian? Q. Q. Kemudian? S. S. Salah. Terbalik. S dulu baru Q. Yang ni tak ada beza ni. Ini segi empat sama. Bila segi empat sama, perimeter dia kecil. Nampak tak? Okey. Dah selesai nombor 2. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Contoh 4. Kita sambung lagi pada habis lah. Boleh tak? Okey, diberi luas sebuah kebun berbentuk segi empat sama adalah 500 meter persegi. Cari perimeter kebun itu. Okey, ni boleh bayang tak? Segi empat sama. Luas sama dengan panjang, jarak, lebar. Disebabkan sama, panjang dia sama dengan lebar. So, X darab Y darab Y. Luas dia adalah 500. Jadi, 500 sama dengan 2Y. 2Y pula. Y darab Y adalah Y kuasa 2. Sorry. Jadi, Y sahaja kita punca kuasa 2. 500. Kita kalkulator. Dapat apa? $22.36. So, perimeter sama dengan ni 22.36, ada 4 kan? Darab 4.
kita akan dapat apa? 89.44. Okey. So boleh tengok contoh buku teks. Kita tengok contoh 5. Okey, contoh 5 awak boleh rujuk buku teks macam mana nak buat. Dah janji nak stop kan. Kita stop 11 lah. Okey. Contoh 5. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga PQS yang berada di dalam sebuah segi empat tepat PQRT. Perimeter segi empat tepat adalah 42 cm. Panjang segi empat tepat adalah 2 kali lebarnya. Panjang. Katalah lebarnya adalah Y, panjangnya 2 kali 2Y. Nampak tak? Okey, cari luas segitiga PQST. Dia nak luas yang ni. So yang ni Y, yang ni 2Y. Yang ni adalah Y. Nampak tak? Tinggi dia adalah Y, tapak dia 2Y. Okey, so sekarang kita nak cari berapa nilai Y tu. Dia bagi perimeter 42. Jadi 2Y tambah 2Y tambah Y tambah Y sama dengan 40. So ada berapa Y kat sini? 2, 3, 4, 5, 6. 6Y sama dengan 42. Y sama dengan 42 bahagi 6. Jadi Y sama dengan 7. So kat sini, dia punya tinggi dia adalah 7. Dia punya tapak adalah 14. Jadi, luas segitiga PQS sama dengan 1/2 darab tapak dia 14 darab tinggi. Kita dapat apa? 7, 49 cm per. Okey, kita sambung ke latih diri 10.3b. Diberi perimeter tapak sebuah dewan berbentuk segi empat sama adalah 82. So, segi empat sama. Perimeter dia 82. Segi empat sama, semua sisi sama kan? So, kita anggap sisi dia adalah huruf Y. Okey? 4Y sama dengan, kenapa 4Y? Y tambah Y tambah Y tambah Y sama dengan 82. So, ada 4Y kan? 4Y sama dengan 82. Y sama dengan 82 per 4. Y sama dengan 82 per 4 apa? 20.5. Jadi dia nak luas. Luas sama dengan Y darab Y. Panjang tapak darab lebar dia kan? Okey. So 20.5 darab 20.5 kita dapat 420.25 meter per. Boleh? Boleh ikut angkat tangan, cikgu nak proceed terus. Okey. Next. Panjang sebuah segi empat tepat adalah 5 cm dan lebih daripada lebarnya. So, ada dia masuk kan? Siapa yang baru masuk tu, nanti informkan cikgu tadi dah ambil kehadiran. Okey. Ni bentuk segi empat tepat. Dia bagi tahu panjangnya 5 cm lebih daripada lebarnya. Maksudnya katalah lebar dia Y, huruf Y. Okey. Panjang dia adalah Y tambah 5. Faham? Perimeter segi empat adalah 40. So tambahkan semua. Y tambah 5 tambah Y. Ini Y tambah 5 juga. Tambah Y tambah 5. 14 ini Y. Tambah Y. Sama dengan 40. Y ada berapa? 4Y. 4Y tambah 10 sama dengan 40. 10 tak nak kat sini, campak kat sebelah. 4Y sama dengan 40 tolak 10. Y sama dengan 4Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 bahagi 4. Y dapat
Cikgu pun guna kalkulator awak guna juga bagi 4 salin je. So dapat 7.5. So Y kat sini kita dapat 7.5. Kat atas ni 7.5 tambah 5 dapat berapa? 12.5. Okey, so luas sama dengan 12.5 tambah pula darab. Darab 7.5. So kita dapat luas dia adalah 93.75 cm per segi. Okay, kalau dah angkat tangan. Last one. Okay, last one. Last one, raja di sebelah PQCU ialah sebuah segi empat selari dengan perimeter 24 cm dan luas 28 cm persegi. Cari luas seluruh raja. Dia bagi tahu luas ini adalah 28 cm persegi. Perimeter dia 24. So luas segi empat selari sama dengan tapak darab tinggi. Ni dia kebat sikit tapak dia kita dah tahu. Kita anggap dia sebagai satu huruf. Huruf Y. Okay. Tinggi dia kita tak tahu juga. Kita anggap huruf X. Okay, so buat persamaan. Segi empat selari ni 28 sama dengan tapak dia Y darab tinggi dia X. Nampak tak? Okay. Lagi satu perimeter. Perimeter adalah Y tambah 5. Tambah 5. So dapat 2Y tambah 10. Perimeter dia bagi adalah 24. Jadi boleh cari Y. Bawa sini jadi 24 tolak 10 dapat 2Y. So dapat 14 sama dengan 2Y. Bagi 2 kita dapat Y sama dengan 7. So kat sini dah dapat Y dia 7. So kat sini kita boleh dapat Y dia 7. Nampak tak? Dari sini 28 sama dengan 7. X boleh cari X tak? Boleh kan? Bagi 7 bagi 7. Jadi 28 bagi 7 4. So X adalah 4. Tinggi dia adalah 4. Nampak tak? Okey, so nak cari luas seluruh raja. Segi empat selari kita dah dapat 28 dia bagi kan. Jadi kita cuma tambah dengan luas bentuk apa? Warna kuning yang ni. Trapezium. So luas trapezium adalah 1/2 darab 3 tambah 7. Berapa 7? 7 kan? Darab tinggi dia 4. Kita dapat kat sini. 10 darab 2, 20. Jadi, luas semua sama dengan 28 tambah 20. Dapat 48 cm per segi.